Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Berakhirnya legasi Mahathir dan perjalanan politik, kroni dibina lebih 22 tahun melalui monopoli kontrak kerajaan. Apabila Mahathir Mohamad ditanya pada 2003 oleh Asia Week bagaimana dia mahu legasinya dikenang, dia berkata, "Oh, saya tidak kisah. Dalam 40 tahun saya tidak akan berada di sisi dan apabila anda mati, orang akan mengatakan perkara yang tidak baik tentang anda. Ia tidak ada bezanya kepada saya. Itu adalah semasa pertama kali menjadi Perdana Menteri yang pemerintahan kuku besinya menjangkau selama 22 tahun dari 1981 hingga 2003. Beliau ditanya soalan yang sama sekali lagi pada 2021 semasa wawancara di stesen radio BFM. Berusia 95 tahun, beliau telah meletak jawatan kira-kira setahun sebelum itu sebagai Perdana Menteri buat kali kedua yang hanya bertahan selama 22 bulan. Sekali lagi dia dengan bangganya berkata, "Saya tidak kisah tentang warisan saya pasti apabila saya boleh mati dan pergi, orang masih akan menjatuhkan saya dan semua ini kelihatan tidak penting, saya akan mati juga." Diktator berbohong. Dia sebenarnya masih mengambil berat tentang legasinya sehingga ke hari ini. Dia pura-pura tidak kisah kerana semasa kedua-dua temu bual, dia tahu legasinya akan kekal walaupun selepas dia tidak lagi menjadi Perdana Menteri. Sebelum dia berhenti pada 2003, dia secara khusus memilih Abdullah Badawi, seekor itik tempang yang sering tidur di tempat kerja sebagai penggantinya. Begitu juga sebelum Mahathir meletak jawatan pada 2020, beliau mengadakan pertemuan sulit dengan penyangga yang sama dari Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO yang dikutuknya sebagai korup serta dengan kumpulan pelampau agama dan munafik dari Parti Islam PAS yang dicelanya sebagai penyimpang yang akan masuk neraka kerana ajaran Islam yang salah. Mahathir meletak jawatan pada 2020 selepas beliau berpuas hati bahawa lieutenantnya yang paling dipercayai, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin yang telah mengkhianati Kerajaan Pakatan Harapan yang dipilih secara demokratik akan memastikan legasinya kekal dilindungi. Itulah sebabnya Perdana Menteri dua kali itu tidak bersusah payah untuk berunding dengan sekutu dalam pakatan sebelum meletak jawatan sehingga membawa kepada kejatuhan kerajaannya sendiri. Dalam kedua-dua keadaan, dia memastikan penggantinya sama ada tidak cekap atau rosak teruk sebelum dia meletak jawatan. Apakah sebenarnya warisan beliau untuk memastikan orang ramai mengingati beliau sementara keluarganya terus mendapat manfaat dari segi kewangan dan politik daripada web proksi perniagaan dan kroni yang dibina selama 22 tahun melalui monopoli ekonomi Malaysia dan pemberian kontrak kerajaan? Wawasan 2020 beliau tidak pernah ingin dicapai bukan dengan dasar perkauman dan diskriminasi seperti DEB, dasar ekonomi baru yang berasal daripada ketuanan Melayu, ideologi ketuanan Melayu yang dianuti oleh UMNO yang telah gagal dan sebaliknya menyaksikan brain drain dalam bentuk daripada ratusan ribu kemahiran teknikal berhijrah ke negara lain pada skala perindustrian. Menariknya dalam temu bual dengan Financial Times semasa sidang Kemenja Asian di Bangkok pada November 2019, Mahathir mengisytiharkan dirinya bahawa beliau menganggap dirinya sebagai satu-satunya orang terbaik untuk memimpin negara. Dia mendakwa sebagai satu-satunya lelaki yang mempunyai pengalaman yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah kewangan negara. Tanda paling jelas dia tidak mempercayai sesiapa melainkan dirinya sendiri untuk melindungi warisnya.